mana Brunei? Dekat mana Brunei? Kenapa Brunei tak ada dalam JSKM? Hal ini disebabkan Brunei pada waktu ini Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya lagi, Sehistrozi, Let Histrozi Tissue History. Jadi untuk video kali ini, kita berada pada bab yang kelima, tingkatan 5, pembentukan Malaysia. Dan fokus untuk video kali ini, kita nak belajar tentang bagaimanakah langkah pembentukan Malaysia itu terjadi. Ataupun bagaimanakah kita buat Malaysia daripada A sampai Z. Jumpa dengan siapa, meeting dengan siapa, sign surat apa, nak meeting dekat mana, nak jumpa dengan pihak mana. Itu yang kita nak belajar. Alright. So, kalau kamu tengok dekat sini, kita ada lebih kurang 6 langkah pembentukan Malaysia. Alright. Yang mana yang pertama kita ada siri lawatan, yang kedua kita ada jawatan kuasa setiakawan Malaysia, dan yang ketiga kita ada referendum Singapura, dan yang keempat kita ada rundingan London, yang kelima kita ada Suruhanjaya Kobok, dan yang terakhir kita ada jawatan kuasa antara kerajaan. Jadi video kali ini adalah video bahagian pertama. Saya akan pecahkan video ini kepada 3 bahagian. Kita akan bincangkan setiap satu video 2 langkah pembentukan. Jadi video yang bahagian pertama ini kita nak belajar tentang 2 langkah awal pembentukan Malaysia. Kita mulakan dengan siri lawatan. Jadi bila idea Malaysia ini telah diwar-warkan, jadi apa yang perlu dilakukan? Kita tahu pembentukan Malaysia adalah nak menggabungkan wilayah Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Singapura dan juga Brunei. Okey. Jadi dekat sinilah orang kata pemimpin-pemimpin daripada kesemua wilayah ini perlu ada hubungan yang sangat-sangat rapat. Alright, perlu ada hubungan yang sangat rapat. Dekat situlah macam mana kita nak menubuhkan ataupun nak orang kata mengeratkan lagi hubungan ini. Kena adanya siri lawatan antara pemimpin satu pemimpin ke satu tempat, ke satu pemimpin ke satu tempat yang lain. Okey, jadi cara yang pertama adalah untuk mengeratkan lagi hubungan, wujudnya siri lawatan. Ada 2 jenis lawatan. Lawatan yang pertama adalah TM ni Tanah Melayu lawatan pemimpin Tanah Melayu ke Borneo, dan seterusnya pemimpin Borneo ke Tanah Melayu. Jadi kena saling lawat melawati, ziarah menziarahi. Sebab kita nak jadi family dah lepas ni. Jadi bila jadi family, kena lawat-melawat lah ke rumah masing-masing. Senang kata macam tu. Alright, jadi lawatan yang pertama dibuat oleh Tunku Abdul Rahman ataupun Ta. Saya pendekkan Ta. Ta adalah Tunku Abdul Rahman. Jadi, Tunku Abdul Rahman telah menjalankan 2 siri lawatan. Yang pertama pada tahun 1961 untuk melawat wilayah Brunei dan juga Sarawak. Dan setahun selepas itu melawat wilayah Sabah dan juga Sarawak. Tujuan kedua-dua lawatan ini adalah nak menjelaskan pembentukan Malaysia kepada pemimpin-pemimpin di Borneo. Faham tak? Nak jelaskan, nak terangkan pembentukan Malaysia ni macam mana. Jadi kena jumpa face to face. Kena meeting face to face. Takkanlah nak cakap telefon je kan. Takkan nak WhatsApp je. Kena jumpa face to face. Sebab kita jadi family. Nampak tak? Jadi lawatan yang kedua adalah lawatan daripada pemimpin Borneo ke Tanah Melayu. Antaranya kalau boleh tengok dalam buku teks kamu, kita ada Datuk Mustafa, Datuk Harun, macam-macam lah. Kita ada Donald Stephen. Okey, tujuannya adalah untuk melihat kemajuan Tanah Melayu. Ingat tak? Kita belajar dalam video sebelum ini tentang rasional pembentukan Malaysia. Alright, bila kita ada rasional pembentukan Malaysia, kita dah belajar salah satu orang kata tujuan kita membentuk Malaysia adalah untuk memberikan kemerdekaan kepada wilayah-wilayah di Sabah Sarawak dan meningkatkan taraf hidup mereka. Jadi, pemimpin-pemimpin di Sarawak ini atau di Borneo ni nak tahu juga bagaimana kemajuan Tanah Melayu. Mereka ni nak membantu kita meningkatkan taraf hidup. Tapi diorang ni dah tingkat taraf hidup, dah maju ke? Jadi pemimpin Borneo tengok sendiri, datang ke Tanah Melayu dan lihat sendiri bagaimanakah orang kata kemajuan yang ada di Tanah Melayu. Okey? Dan lawatan yang ketiga adalah lawatan daripada pemimpin-pemimpin nasionalis yang lain. So, siapa pemimpin-pemimpin nasionalis yang lain? Alright, contohnya kita ada Dr. Burhanuddin Al-Helmi dan juga Ghaffar Babur. Siapa mereka ini? Alright. Jadi kalau pada hari ini kita tahu kalau kita belajar tentang kerajaan contohnya, kerajaan persekutuan, dia mesti ada pembangkang, betul tak?
Jadi pada hari ini kalau kita belajar, kalau kerajaan, contoh hari ini adalah Kerajaan Pakatan Harapan contohnya. Pembangkangnya adalah daripada Parti Perikatan Nasional. Jadi bayangkan pada waktu ini, alright, Tengku Abdul Rahman ini adalah kerajaan, dan pemimpin nasionalis lain inilah yang kita panggil sebagai pembangkang kepada kerajaan. Tapi kamu tengok kat sini, walaupun kedua-duanya mempunyai ideologi politik yang berbeza, tapi apa yang menariknya kat sini? Kedua-duanya bersetuju untuk membentuk pembentukan Malaysia. Even pemimpin pembangkang pun pergi ke Sabah untuk menerangkan tentang pembentukan Malaysia supaya orang-orang Sarawak ini, orang-orang Sabah dan juga Brunei ini nak masuk ke dalam pembentukan Malaysia. Nampak tak? Betapa semangat bersatu padu itu antara semua parti-parti politik yang ada di Tanah Melayu untuk merealisasikan pembentukan Malaysia. Jadi itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua adalah Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia. Jadi bila kita dah dapat eratkan hubungan, kita nak eratkan lagi. Kita nak eratkan lagi hubungan supaya tak ada apa-apa sebarang masalah. Kita lebuhkan satu jawatan kuasa yang menghubungkan ke semua pemimpin-pemimpin di Tanah Melayu dan ataupun pemimpin-pemimpin wilayah yang akan digabungkan. Dan pengerusinya adalah Donald Stephens. Antara ahli-ahli dalam JSKM adalah pemimpin Tanah Melayu, pemimpin Singapura, pemimpin Sabah dan juga pemimpin Sarawak. Mana Brunei? Dekat mana Brunei? Kenapa Brunei tak ada dalam JSKM? Hal ini disebabkan Brunei pada waktu ini telah orang kata menarik diri daripada pembentukan Malaysia. Kita dah belajar di reaksi dalam menyokong, tapi sebenarnya kalau kamu nak tahu di hujung-hujung pembentukan Malaysia ni kan, walaupun pada peringkat awalnya Brunei ni nak menyertai Malaysia, tapi di peringkat akhirnya Sultan Brunei ataupun rakyat Brunei menarik diri. Kenapa Brunei menarik diri daripada pembentukan Malaysia? Alright, korang boleh tengok dalam video yang sebelum ini saya dah buat tentang reaksi pembentukan. Jadi ini saja pemimpin-pemimpin yang ada dalam jawatan kuasa ini. Apa tujuan JSKM ini? Ada 5 tujuan JSKM. Yang pertama adalah untuk meyakinkan penduduk-penduduk Borneo supaya penduduk-penduduk ini semua nak masuk ke dalam pembentukan Malaysia. Yang kedua adalah untuk menyediakan ruang perbincangan sepakat kepada semua pemimpin. Jadi pemimpin ni dia kan ada satu organisasi untuk mereka berbincang. Apa-apa masalah, apa-apa mereka nak ingin bincangkan dalam orang kata pendapat mereka ingin diterima. Contoh kalau pemimpin Sarawak tak suka dengan idea daripada Tanah Melayu, mereka boleh berbincang di dalam JSKM. Nampak tak? Setia kawan, nak menyeratkan hubungan kawan itu. Dan yang ketiga adalah mengumpulkan maklumat tentang pembentukan Malaysia. Yang keempat, menyebarkan maklumat tentang pembentukan Malaysia kepada rakyat supaya rakyat tahu di mana progres pembentukan Malaysia ini. Okey, dan yang kelima adalah memberikan aktiviti hebahan kepada rakyat, mewar-warkan kepada rakyat tentang bagaimanakah nak mempercepatkan pembentukan Malaysia. Jadi itu adalah 2 langkah. Ingat, kita ada yang pertama siri lawatan dan yang ketiga kita ada jawatan kuasa setiakawan Malaysia. Tapi kalau tengok kat sini semuanya berfokus kepada Borneo, sir. Mana Singapura? Singapura kita akan belajar dalam langkah yang ketiga. Singapura ni dia special sikit. Dia kena ada langkah yang berasingan. Dan apakah langkah berasingan yang kita kena buat dengan Singapura? Kita akan belajar dalam video yang akan datang. Langkah yang ketiga. Alright? Jadi itu adalah sedikit tentang langkah pembentukan Malaysia. Kita masih ada lagi 4 langkah pembentukan. Kita akan belajar dalam video yang akan datang. Alright? Jadi kalau korang ada apa-apa komen ataupun ada sebarang pertanyaan, korang boleh turunkan di ruangan komen. Dan juga jangan lupa untuk subscribe dan share lagi video channel saya kepada kawan-kawan kamu semua. Dan juga jangan lupa follow social media saya yang lain seperti TikTok dan juga Instagram menggunakan username yang sama iaitu Histrozi, Histrozi. Itu saja. Let Histrozi teach you history. Okay, bye.